اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ana bikhair. Iyakum. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah hari ini kita nak menyambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan juga ayat larangan. Kita masih berada pada ayat yang ke-22 daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang berbentuk larangan yang datang selepas daripada suruhan. Ayat sebelum itu pada ayat ke-21 Allah menyebutkan suruhan, kemudian pada ayat ke-22 Allah sebutkan larangan, dan kedua-dua perkara ini selalunya dalam Al-Quran itu digandingkan. Kenapa Allah gandingkan dua perkara ini? Kerana Allah nak setiap orang yang mengabdikan diri kepada Dia jelas Tuhan yang dia sembah itu. Kalau hanya Allah sebutkan pada ayat yang ke-21, ayat yang ke-21 katakan Allah hanya suruh, wahai manusia, abdikanlah diri kepada Tuhan kamu. Maka manusia akan mengabdikan diri kepada Allah. Dan dalam masa yang sama manusia juga akan mengabdikan diri kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Akan tetapi suruhan pengabdian diri kepada Allah itu selalunya dalam Al-Quran digandingkan dengan larangan pada ayat yang sama atau pada ayat yang lain. Iaitulah jangan mensyirikkan Allah atau mengadakan bagi Allah itu sekutu-sekutu yang lain. Maksudnya dia dah sembah Allah, dia dah mengabdikan diri kepada Allah, dia taat kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia ada juga taat kepada benda, perkara ataupun menyembah kepada Tuhan yang lain. Maka digandingkan untuk menidakkan perkara-perkara yang lain, pengabdiannya selain daripada Allah SWT. Sebab itu dalam lafaz tahlil kita, lafaz tahlil awal, lafaz tahlil apa dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu lafaz tahlil. Pendek je lah sebenarnya tahlil tu. Kan? Cuma kita sebut tahlil kita panjang lah. Tahlil tu itulah dia. La ilaha illallah. Itulah dia tahlil. La ilaha illallah itu disebut sebagai lafaz tahlil. Sebab itu dalam la ilaha illallah, dan dia ada apa? La ilaha, tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri kecuali Allah. Kita menafikan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Dia disebutkan bersama-sama. Kerana kalau tidak disebutkan secara bersama, maka sebahagian manusia akan mengambil Tuhan yang lain selain daripada Allah. Dia bukan tak sembah Allah, dia sembah juga Allah, tapi dalam masa yang sama dia ada juga Tuhan yang lain. Maka untuk jelas perkara ini, Allah selalu gandingkan suruhan dan juga larangan mensyirikkannya pada ayat yang sama atau pada ayat yang berdekatan. Dalam perkara-perkara ini menjadi pokok utama kepercayaan ataupun kita sebut sebagai akidah umat Islam. Dia kena jelas tentang perkara ini. Baik. Dan dalam ayat-ayat suruhan dan juga larangan yang kita bincangkan ini, sudah tentu Al-Quran Allah datangkan tujuannya adalah untuk
memberi berita gembira dan juga untuk apa? Beri peringatan. Untuk memberi peringatan. Kan? Ada dua tujuan Allah turunkan Al-Quran ini, kerana untuk memberi berita gembira dan juga untuk memberi peringatan. Baik. Kita lihat pada surah Al-Kahfi. Ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua pada muka surat 293. Ayat pertama dan ayat yang kedua pada muka surat 293 surah Al-Kahfi. Kebetulan besok pun dah hari Jumaat, dan maka digalakkan membaca surah Al-Kahfi. Dan membaca surah Al-Kahfi bukan saja digalakkan pada hari Jumaat. Kadang orang hari Jumaat tak sempat nak baca. Alamak, tunggu Jumaat minggu depan lah. Tak. Kan? Kerana ia boleh saja dibaca pada mana-mana hari dalam seminggu tu. Yang penting seminggu sekali paling kurang baca. Seminggu sekali. Jadi sangat baik masjid-masjid yang dia selang-selikan Khamis malam Jumaat itu surah Yasin dengan juga surah Al-Kahfi. Kerana dia perlu dibaca seminggu sekali. Tak mestinya dibaca tetap hari Jumaat. Hari lain pun sama. Dia akan mendapatkan ganjaran yang sama. Iaitulah bercahaya antara rumah-rumah yang bercahaya. Jika dilihat daripada drone punya view daripada atas. Baik, kita baca ayat pertama ayat kedua surah Al-Kahfi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baik, terjemahan. Dimulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab Al-Quran yang tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yakni terpesong daripada kebenaran dan pertentangan makna. Sebagai petunjuk yang lurus untuk memberi amaran kepada orang yang ingkar tentang azab yang seberat-beratnya daripada sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Baik. Ayat kedua, ayat pertama Allah sebutkan sifat Al-Quran itu, iaitulah walam yaj'al lahu 'iwaja. Dia tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok ataupun terpesong. Ini sifat Al-Quran. Ayat yang kedua Allah sebutkan tujuan penurunan Al-Quran. Yang pertama ialah liyunzir, yang kedua yubashir. Pertama ialah untuk memberi amaran. Yang kedua untuk memberi berita gembira. Dua sebab penurunan Al-Quran, untuk memberi peringatan dan juga untuk memberi Berita gembira. Yang saya nak highlightkan ialah pada yang pertama itu. Allah sebutkan liyunzir, untuk memberi amaran. Baik,
Kalau kita sebut tentang amaran, selalunya amaran kalau diberikan itu dia nadanya itu keras ataupun nadanya itu biasa-biasa. Keras. Keras. Nadanya keras dan juga tegas, kan? Ya. Nadanya keras dan juga tegas. Maka tujuan Al-Quran adalah untuk memberi amaran. Maka bila beri amaran, nadanya itu adalah keras dan tegas. Supaya apa? Supaya orang yang dengar itu tak main-main. Baik. Maka dalam perbincangan ayat suruhan dan juga ayat larangan yang akan kita lalu, kita akan melihat pada ayat ataupun pada poin-poin perbincangan yang kita rasa dia keras dan kita rasa dia tegas. Kita akan rasa ayat-ayat ni apa? Dia umpama laser yang menghiris-hiris hati. Kan? Umpama orang kan kalau cakap mulut laser kan, cakap mulut lepas je. Kan sakit hati tak? Sakit hati. Aku sakit hati betul lah kalau jumpa dia ni. Kenapa? Dia ni memang cakap mulut lepas. Kan? Memang cakap main lepas je tu. Rasa sakit hati tu. Mulut lepas. Maka Quran, kalau siapa yang dia mempelajari Al-Quran, dia baca terjemahan, dia tadabbur Al-Quran, lalu dia terasa Allah ni tengah cakap pasal aku ni. Allah tengah kutuk aku ni. Kan? Maka itulah dia tugas Al-Quran. Jadi lepas baca Quran, lepas baca terjemahan, lepas tadabbur, kita rasa down. Aku ni memang hampir betul lah. Kan? Sebab ayat-ayat yang disebut dalam Quran ni memang kena pap satu-satu kena kat muka, tepik kat muka. Maka itulah dia tugas Al-Quran, dan kita dalam kita bersedih itu, kita bergembira juga. Kenapa? Kerana tujuan Al-Quran itu telah sampai kepada hati kita. Tapi kalau amaran yang diberikan oleh Al-Quran, kita rasa sama je. Dan aku rasa tak apalah, dan okey je lah macam sekarang ni. Tak ada rasa apa beza. Tak ada pun kita rasa macam aku buat ni. Aku pernah buat ni dulu. Waktu muda-muda dulu aku pernah buat macam ni. Lalu kita menyesal. Maka itu Al-Quran telah memberi kesan kepada hati. Tapi kalau kita rasa sama je Al-Quran ni, tak apalah, itu dulu tu biarlah. Kan? Dulu tu biarlah. Kan? Tak payah nak fikir lah. Sekarang fikir. Maka kita kita bimbang kita akan apa? Tenggelam dalam sifat rahmat dan juga kasih sayang Allah. Hingga kita tak rasa bersungguh-sungguh nak minta ampun, nak beristighfar, nak memperbaiki diri. Kenapa? Kerana amaran itu tidak sampai. Maka di sepanjang perbincangan kita, jika ada perkara-perkara yang kita rasa dia macam keras, kita rasa dia macam kena setepik dekat muka, rasa macam menghiris-hiris hati, kan? Allah ni memang kutuk aku. Allah cakap aku ni memang perangai munafik. Allah cakap aku ni memang perangai orang kafir. Kan? Maka jangan kita rasa sedih teruk sangat. Kita rasa sedih untuk apa? Untuk bangkit. Kita rasa down untuk balik up kita punya prestasi, potensi iman kita untuk kita up. Kenapa? Kerana Al-Quran tugasnya telah berkesan pada diri kita. Dia dah berjaya bagi amaran. Kerana untuk tugas yang kedua, memberi berita gembira, itu mudah. Dan orang mudah bergembira kan. Dia buat dia kata nanti dapat syurga, nanti dapat ini dan ini, maka orang senang untuk menerima perkara tu. Dan dia seronok menerima dan mendengar perkara tu. Tapi bila bab-bab amaran, dia setengah orang agak berat nak membincangkan tentang kesalahan-kesalahan yang dulu dia pernah buat. Kita akan rasa berat nak terima kebenaran Al-Quran ini. Kadang kita rasa ni ustaz lah ni yang laser cakap ni kan. Ni ustaz mulut laser, ni ustaz suka sound dan sebagainya kan. Sedangkan itu perkara-perkara yang datangnya daripada Al-Quran, dan teguran daripada Al-Quran itu memang keras kerana dia adalah amaran. Baik. Keras Al-Quran kan. Kenapa? Kerana dia nakkan kebaikan untuk kita. Biarlah kita di dunia ini kan kena bantai dengan Quran, mudah-mudahan ke akhirat nanti tak kena bantai dengan malaikat penjaga neraka, wal a'yazubillah. Baik. Ayat ke-21.
ayat seruan kepada semua manusia agar mengabdikan diri kepada Allah. Dan Allah sebutkan kenapa dia layak untuk diabdikan diri, kerana dia yang telah menciptakan kamu, dia yang telah menciptakan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, dan apa lagi dia buat? Dia telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan diturunkannya air hujan, lalu dikeluarkannya daripada air itu dengan pelbagai jenis buah-buahan sebagai apa? Sebagai rezeki bagi kamu, bukan bagi Allah. Maka Allah menyatakan kenapa dia layak diabdikan diri. Dan kepada manusia yang mengabdikan diri kepada selain Allah, Allah mencabar, tanya, apa yang Tuhan engkau itu layak untuk lakukan? Kan? Seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ayat 10 dan juga ayat yang ke-11. Pada muka surat 411. Muka surat 411, surah Luqman, surah yang ke-31, ayat 10 dan juga ayat 11. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey dah. Ada Ustaz. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha Khalaqas Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الظالمون في ضلال مبين. Terjemahan, Dia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia memacakkan di bumi gunung ganang yang kukuh supaya bumi itu tidak menggoncangkan kamu, serta dia biarkan padanya pelbagai jenis binatang. Dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi pelbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Ayat 11, ini semuanya adalah ciptaan Allah. Maka cubalah kamu perlihatkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk selain daripadanya yang kamu sembah itu. Tidak ada suatu pun. Bahkan orang yang zalim dengan perbuatan syiriknya itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Subhanaka ya Allah. Allah sebut ayat ke-10, Allah sebut kenapa dia itu Tuhan yang layak diabdikan diri. Allah sebut dia telah menciptakan langit dengan tidak bertiang. Dan ia mengadakan di bumi gunung ganang. Dan ia membiarkan padanya pelbagai jenis binatang. Dan kemudian menurunkan hujan. Lalu menumbuhkan bumi dengan hujan itu dengan pelbagai jenis tanaman yang memberi manfaat.
Ustaz, Ya saya. makna ayat 10 ni kenapa dimulakan dengan dia seolah-olah orang lain berciptakan kepada kita penciptaan langit dan bumi itu. Sedangkan dekat penghujung ayat tu dia kata kami pula, dan kami menurunkan hujan. Mula-mula tu dia menciptakan langit, dia memacatkan gunung ganang, dia biarkan padanya pelbagai jenis binatang, 3 benda yang disebut dia. Lepas tu ujungnya dia kata apa nama ni, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi pelbagai jenis tanaman yang memberi manfaat. Kenapa satu bahagian disebut dia, satu bahagian disebut kami? Sedangkan ayat ni ayat Allah kan? Baik. Saya tadi waktu saya tengah garis terjemahan ni terlintas di kepala. Kan? Menunggu juga. Alhamdulillah Haji Yahya bertanya. Perasan. Kenapa? Kerana pada awal sebutkan ia menciptakan. Kemudian ia mengadakan. Betul. Kemudian ia membiarkan. Tapi tiba-tiba Allah tukar jadi kami menurunkan hujan, lalu kami tumbuhkan bumi. Ini Masya Allah. Kalau kita perhatikan pada perkataan-perkataan itu, kita akan perasan perubahan. Ini dia. Khalaqa untuk seorang. Alqa untuk seorang. Batha untuk seorang. Wanzalna, sini adanya apa? Ada alif. Kami. Baik. Kita Sama telah juga belajar. dengan ayat 11 Ustaz. Ayat 11. Ini semua adalah ciptaan Allah katanya. Maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku. Lepas tu dia kata tunjukkan kepadaku. Ya, ni kan. Apa yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk lain. Tapi dia kata ni semua ciptaan Allah. Betul. Dia Baik. pakai domir berbeza-beza. Berbeza, betul. Maka daripada perbezaan domir pun, adakah ia secara tak sengaja? Tak. Dia adalah sengaja kan. Pelbagai domir itu ataupun kata ganti nama tu dalam satu ayat kan. Cuma kalau kita yang melihat pada sudut bahasa, kita akan perasan perkara-perkara ni. Kenapa? Dan sudah tentu ada maklumat ataupun perkara yang boleh kita ambil kerana Allah tak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Baik. Kita dah siapa yang ikuti bahasa Arab Al-Quran, kita telah lalu pada domir nahnu ini bila Allah gunakan. Apakah maklumat yang kita dapat pada domir nahnu yang digunakan oleh Allah untuk diri dia? Kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Menunjukkan kekuasaan kan. Waktu semalam pun kita dah tengok menunjukkan apa? Keagungan. Keagungan Allah. Okay, baik. Kan. Kalau kita nak katakan, saya masih lagi nak menceritakan orang yang argue kan. Ini adalah termasuknya malaikat kan. Ada banyak sudut boleh kita sebutkan. Baik. Apabila Allah yang satu, tunggal, menggunakan kata ganti nama kami, yang mana kita tahu kami ini kita guna untuk ramai, betul tak? Kita tak guna kami untuk seorang, kita tak guna kami untuk 2 orang, kita guna kami untuk 3 orang dan ke atas. Maksudnya ramai. Dan Allah kata, dan kami turunkan daripada langit. Kami menurunkan hujan dari langit dan kami tumbuhkan bumi dengan pelbagai jenis tanaman. Baik. Kenapa? Kita dapat maklumat bahawa bila Allah gunakan kata ganti nama na, maka dia nak menunjukkan kekuasaan dan juga keagungan diri dia. Baik. Pada awal ayat Allah sebut tentang penciptaan apa? As-samawat, tentang mencipta langit. Dia cipta langit, tiang. Tak ada tiang. Kemudian Allah sebut dia cipta apa? Dia mengadakan bagi bumi ni apa? Gunung-gunung. Saya guna warna yang lain supaya kita boleh nampak. Pertama Allah kata dia ciptakan langit. Tak nampak juga ni. Mula cipta langit. Kemudian dicipta gunung ganang. Gunung ganang. Okey. Kemudian Allah biarkan padanya pelbagai jenis binatang. Binatang. Okey, baik. Ini Allah guna apa? Domirnya apa? Satu je, ia ataupun dia. Menunjukkan dia satu je. Bila Allah cerita tentang hujan, Allah gunakan kami, dan bila Allah cerita tentang menumbuhkan pelbagai jenis tanaman di bumi, Allah gunakan kami. Baik. Kenapa?
Kalau kita lihat pada langit, kita lihat pada gunung, kita lihat pada pelbagai jenis binatang yang berkembang biak. Kemudian kita lihat pada hujan yang turun daripada langit dan pada apa? Tanaman yang tumbuh daripada bumi. Baik, kita pernah sebutkan sebelum ini. Allah sebutkan pada penghujung surah Luqman. Ni surah apa? Surah Luqman kan? Ya, ya. Penghujung surah Luqman, ayat terakhir pada surah Luqman. Allah sebutkan tentang apa? Allah sebutkan tentang perkara-perkara gaib yang tidak diketahui hanya dia sahaja. Kita sebut tentang apa? Mafatihul gaib ataupun kunci kepada perkara yang gaib. Kunci-kunci perkara yang gaib. Baik. Ada berapa kat situ? Ada 5. Dan saya tak dapat nak pergi pada ayat yang terakhir ayat ke-34 tu sebab apa? Nanti kita punya conteng ni hilang. Boleh selak aja Quran. Penghujung surah Luqman Allah sebutkan tentang 5 perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah. Pertamanya apa? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah tahu tentang hari kiamat. Yunazzilul ghais. Dan dia menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia tahu apa yang berada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Allah tahu besok untuk nasib seseorang itu. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah tahu di bumi mana nanti dia akan mati. 5 perkara ni Allah kata tidak ada sesiapa yang tahu, makhluk, manusia, hatta malaikat, kecuali Allah. Dan salah satu yang Allah sebut kat situ apa? Wa yunazzilul ghaitha, menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Dan kita telah bincangkan bahawa dalam masalah hal ataupun hal menurunkan hujan, ada manusia yang rasa dia mampu untuk menurunkan hujan. Betul tak? Dia mampu untuk menurunkan hujan. Dia mampu nak berusaha buat satu gitu gini. Dia mampu nak membenarkan awan, turunkan hujan. Maksudnya dia rasa dia mampu. Maka sebab itu kan, Allah gunakan kata ganti nama nahnu, kami. Allah nak menunjukkan keagungan dan kekuasaan dia. Kenapa? Kerana ada manusia rasa dia boleh challenge. Dia juga boleh turunkan hujan. Maka Allah kata wa anzalna. Tapi bila Allah sebut tentang Allah cipta langit, pernah tak ada manusia yang terfikir nak mencipta langit? Pernah tak ada? Tak pernah ada. Pernah tak ada orang terfikir nak menciptakan nak menciptakan gunung ganang? Ada tak pernah orang terfikir nak buat? Orang sebut nak buat? Pernah tak? Tak ada. Pernah tak ada orang terfikir nak membiarkan binatang yang confirm jadi kan, mengikut apa yang dia nak. Setiap kali buat tu jadi. Bukannya ikut nasib 90% ataupun 70% jadi, tak ada. Dia setiap kali buat jadi. Sebagainya. Tak ada. Maka pada 3 perkara ini manusia tak ada pun yang argue, yang rasa dia boleh usaha untuk nak buat. Tak ada. Semua dia tahu itu hanya boleh dilakukan oleh satu kuasa lah yang mampu untuk buat. Dia tak argue. Tapi pada hal nak menurunkan hujan, manusia rasa dia boleh buat. Nak menumbuhkan tanaman, manusia rasa dia boleh buat. Sebab apa? Dia rasa dia in control. Dia boleh buat. Dia boleh semai, cari benih yang terbaik. Dia boleh buat hidroponik punya style. Dia boleh kacuk sana, dia boleh kacuk sini. Dia boleh buat pokok tinggi jadi rendah. Buah yang 10 tahun, 3 tahun dah boleh berbuah. Buah yang tak berapa banyak air, kelapa tu boleh banyak air, boleh banyak isi dia, sedap. Dia rasa dia boleh buat. Maka pada 2 perkara ini Allah gunakan kata ganti nama nahnu, kami. Yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan dia kepada manusia. Kalau kau rasa kau boleh buat, tak ada. Itu semua aku juga yang bagi jadi apa yang kau buat. Nak bagi manusia sedar, nak tunjuk betul-betul kau tak ada kuasa apa pun. Nak turunkan hujan atau nak menumbuhkan apa yang kau tanam di dalam perut bumi. Maka Allah gunalah kata ganti kami pada 2 perkara ini. Nak umpama apa, nak menggoncang manusia, sedar diri, kau tak mampu turunkan hujan. Maka nak buat apa? Berdoalah dan berharap pada aku. Kau tak mampu nak tumbuhkan apa-apa pun. Maka nak buat apa? Itu semua aku yang buat. Berdoa dan berharap kepada aku. Sebagaimana engkau mengakui bahawa tak ada siapa yang boleh menciptakan langit kecuali engkau. Maka nak turunkan hujan, nak tumbuhkan tanaman, kau kena ada keyakinan yang sama
itulah tak ada siapa yang boleh buat kecuali Allah. Maka sebab itu Allah gunakan kata ganti nama kami. Nak menegur, nak menyedarkan manusia siapa yang sebenarnya berkuasa melakukan perkara tersebut. Baik. Setelah Allah ceritakan tentang kenapa dia zat yang layak untuk diabdikan diri, Allah sebutkan pada ayat yang kedua, pada ayat yang ke-12, maaf. Hadza khalqullah. Allah kata ini semua tadi yang aku cerita itulah semua aku punya ciptaan. Ciptaan Allah. Maka Allah cabar, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Cubalah kau tunjukkan kepada aku apa yang Tuhan kau dah cipta. Allah sebut khalaqa. Allah tak guna perkataan ja'ala. Allah tak guna. Kenapa? Kita dah sebutkan apa beza khalaqa dan juga ja'ala. Yang tak ada jadi Ja'ala, apa? Ja'ala yang dah ada ditambah. Dia ambil pada sumber yang sedia ada, dijadikan sesuatu yang baru. Tapi khalaqa, dia menciptakan daripada sesuatu yang kepada ada. Tak ada kepada ada. Maka Allah kata, maza khalaqa, apa yang Tuhan kau dah cipta. Apa yang Tuhan kau dah cipta. Kenapa Allah sebut apa yang Tuhan kau dah cipta? Allah tak guna apa yang Tuhan kau dah jadikan. Kenapa? Kerana Allah tahu nanti manusia itu ada menyembah bukan sahaja berhala, tapi dia menyembah perkara-perkara yang lain selain daripada berhala. Yang mana perkara itu ataupun benda tu boleh menjadikan sesuatu yang ada kepada yang lain. Contoh, kita akan sentuh pada bahagian ayat yang ini, fala taj'alulillahi andadan, tapi saya sebutkan dulu. Contohnya apa? Contohnya ada manusia yang dia mengabdikan dirinya kepada duit. Lalu duit itu boleh menjadikan sesuatu yang tak ada, yang dia tak dapat kepada dia dapat. Tapi perkara tu dia khalaqa ke dia ja'ala? Dia ja'ala. Dengan duit dia boleh jadikan rumah dia yang dia tak ada rumah, pap boleh jadi rumah. Dia boleh ada rumah. Dia tak ada kereta, pap boleh ada kereta. Dia ja'ala. Tuhannya apa? Tuhannya duit. Boleh menjadikan. Sebab tu Allah sebut ja'ala, Allah sebut khalaqa. Kerana yang khalaqa itu hanya Allah sahaja. Tak ada Tuhan yang lain boleh menjadikan sesuatu daripada sumber yang tak ada apa-apa. Tak ada. Mesti akan ada sumber yang akan gunakan sumber yang sedia ada. So, ini tempelak lah ni. Ya, betul. Ini pertanyaan untuk menempelak. Pertanyaan untuk menempelak. Kalau kau rasa Tuhan kau hebat, cuba tunjuk ke aku apa yang Tuhan kau boleh cipta. Ataupun apa yang Tuhan kau dah cipta. Satu. Yang kau duk taat, yang kau duk sembah, yang kau duk ikut tu, apa satu perkara yang Tuhan kau dah ciptakan dan dah bagi kat kau? Nyawa? Bukan. Udara? Bukan. Pakaian? Bukan. Kerja, jawatan, duit, anak, pasangan, ketenangan, apa yang Tuhan kau dah bagi kat kau? Maza khalaqal ladzina min duni, tak ada. Sebab itu Allah kata balil zalimun, bahkan orang-orang yang zalim. Dalam kurungan disebutkan apa? Dengan perbuatan apa? Syirik. Perbuatan syiriknya. Kenapa zalim itu dikaitkan dengan syirik? Kerana inilah kezaliman yang besar, juga disebutkan dalam surah Luqman ini pada ayat yang selepas ini disebutkan peringatan Luqman kepada ayatnya pada ayat yang ke-13. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Kezaliman dia adalah syirik adalah satu kezaliman yang paling besar. Baik. Ayat 21, ayat 22 Allah cerita tentang apa yang dia telah lakukan kepada manusia, apa jasa dia. Dan pada ayat lain Allah bertanya, apa yang ini sungguh ciptaan Allah, maka apa ciptaan Tuhan-Tuhan yang lain yang engkau sembah itu yang telah bagi kepada engkau. Yang ayat 11 tu tadi dia tanya maza khalaqal tu, kalau dia kata maza ja'ala tu manusia boleh jawab lah ya.
Yang ni tak boleh jawab. Maksudnya? Bila dia tanya kelakol tu manusia tak boleh jawab lah. Tak ada yang boleh diciptakan. Tapi kalau dia kata ja'ala tu, banyaklah manusia boleh kata dia pun boleh. Kalau kata ja'ala betul. Kata ja'ala manusia kata macam-macam je kita boleh jadikan. Manusia boleh akan jawab lah. Kan? Ya. Maka sebab itu Allah terus potong. Maza khalaqa. Apa yang Tuhan kau dah cipta? Cipta memang tak ada apalah. Tapi kalau ja'ala orang boleh argue ada. Cipta telefon. Maknanya dia tegas kat situ lah. Dia tak bagi peluang betul lah. Dia tak bagi peluang langsung nak menjawab. Dia nak potong habis. Ada peluang, ada waktu yang Allah bagi jawab. Tapi ada waktu yang bila cerita perkara-perkara yang penting Allah terus potong. Terus kalau bahasa Indonesia tu terus membungkam. Orang tu tersandar tu dengan pernyataan tu. Dah tak boleh jawab apa. Mati akal, mati hujah. Mati hujah. Betul tuan. Dia tak boleh nak jawab apa. Nak pusing kat mana pun dah tak boleh nak pusing. Baik. Okey, balik ke tadi. Baik. Sebentar saya tengah. Balik ke 22. Saya tengah lihat pada hadis. Sebentar. Tengah cari je hadis. Mukminan. So yang paling besar menyentuhkan syirik. Baik. Maka kita lihat pada penghujung ayat ni Allah sebut, maka janganlah kau jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Dan kita lihat pada hadis riwayat Al-Bukhari nyatakan seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah dosa yang paling besar? Dan Nabi berkata, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kau menjadikan tandingan ataupun sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakan engkau. Dan ibarat macam kalau dimisalkan dengan manusia, kan, engkau degil cakap mak bapak engkau sedangkan mak bapak engkau lah yang bela engkau daripada kecil. Dia macam itulah, kan. Kau sanggup ke, kan, kau rasa patut ke engkau nak melawan cakap mak ayah engkau sedangkan diorang lah yang bela engkau daripada kecil. Itu ayat pemisalan nak nampakkan pada manusia. Walillahil mathalul a'la. Baik. Kita terlihat pada bahagian yang pertama, syirik itulah syirkud da'wah, iaitu berdoa dan meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, namanya ialah syirkun niyah. Apakah ada syirkun niyah? Tulis yang Bajrumi tak nampak. Tulis Arab dia nampak. Syirik i'tiqad, pada i'tiqad, pada niat. Betul. Syirik pada niat dan tujuan. Syirik pada niat dan juga tujuan. Baik, kita lihat surah 11 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Oh, tengah tulis ke? Saya dah tutup dia. Bukan tulis Melayu kan? Kau dah ada yang tulis dia punya Arab ke? Pada muka surat 222. Ayat 15 dan juga ayat 15 hingga yang ke-16. Muka surat 223, maaf. Muka surat 223. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Terjemahan. Sesiapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan membalas hasil usaha mereka di dunia dengan sempurna dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka lah orang yang tidak memperolehi sesuatu pun pada hari akhirat kelak melainkan azab neraka. Pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan sia-sialah apa yang mereka telah kerjakan. Baik. InsyaAllah. Ini Allah cerita tentang apa? Tentang siapa? Tentang siapa? Allah cerita tentang golongan manusia yang dia menginginkan apa? Dunia. Dunia. Dia punya apa? Siapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan dunia. Maksudnya apa? Niat dia itu. Tujuannya itu. Kehendaknya itu. Maka dia akan dapat tak perkara itu? Dia akan dapat tak? Dapat. Dia akan dapat. Dia akan dapat secara sempurna tanpa dikurangkan sedikit pun. Allah akan bagi semua. Kalau dia patut dapat 100, Allah akan bagi dia 100. Dia patut dapat 1000, Allah akan bagi dia 1000 tanpa Allah kurangkan walaupun sedikit. Dia akan dapat kesemuanya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ialah mereka lah pada ayat 19, orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Itu kan dekat akhirat. Kenapa? Kan kerana pada hari itu gugurlah apa yang mereka telah lakukan ketika di dunia dan batallah apa yang telah mereka kerjakan. Ya'malun. Dalam terjemahan dia letakkan mereka telah kerjakan. Ia juga membawa maksud apa yang telah mereka amal. Kerjakan. Apa yang telah mereka beramal. Baru kita nampak dia dalam konteks kan, dalam konteks ibadah, betul tak? Kenapa ke akhirat dia tak dapat apa-apa selain daripada azab neraka? Kerana apa yang dia telah usahakan, apa yang dia telah lakukan, dia telah beramal ketika di dunia, itu semua telah gugur. Telah gugur. Kenapa jadi gugur? Sebab nawaitu dia Ustaz. Sebab dia punya Niat dia. Dia punya niat. Niatnya telah apa? Dia nak hanya di dunia Ustaz. Dia dapat dunia je lah. Niat dia telah berlaku syirik. Dia telah berlaku syirik. Itu hakikat dia. Dia telah berlaku syirik. Bunyinya macam beratnya Ustaz main tuduh-tuduh orang buat syirik. Bukan saya yang sebut. Siapa yang sebut? Allah. Lebih baik tak kita sedar sekarang daripada kita dah meninggal di akhirat, kita bila dibangkitkan oleh Allah kita rasa seronok. Sebab apa? Aku tahu aku kat dunia dulu berinfak, aku rajin solat, rajin baca Quran, rajin ni. Tapi sampai depan Allah jadi apa? Zero. Gugur semua amal dia. Sebab apa? Kerana dalam kehidupan dia di dunia tujuannya ataupun niatnya itu riak, dengan riaknya, dengan tidak nak dapat namanya. Iyo.
Tak ikhlas. Pelbagai kan. Konsepnya ialah apa yang Allah sebutkan pada surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-65. Pada muka surat 465. Muka surat 465. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang ke-65. Baik. Kita nak baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Terjemahan. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad kepada nabi-nabi sebelummu. Sesungguhnya jika engkau dan umatmu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya akan terbatal pahala amalmu dan engkau pasti menjadi daripada golongan orang yang rugi. Masya Allah. Lain asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, la yahbatanna. Dalam terjemahan saya, tentulah akan gugur amalmu. Tentu ini kata apa? Penegasan. Dalam teks terjemahan satu saja. Dalam bahasa Arab ada dua. Pertama la. Yang kedua nun taukid ini. Kedua-dua ini adalah huruf apa? Penegasan. Penegasan. Dalam bahasa Arab kan, yang bahasa Al-Quran kita dah ambil nun taukid. Baik, maka terjemahannya apa? Dia bukan tentulah akan gugur. Dia terjemahannya ialah pasti. Pasti, tentu pasti akan gugur amal. Sesuatu yang tidak ada lagi ragu-ragu. Allah Azza wa Jalla, Allah kalau bercakap, kalau Allah bagi tahu sesuatu, ada kemungkinan tak akan ada unsur penipuan? Tidak confirm Ustaz ni. Yang ni confirm. Akan ada unsur penipuan. Allah kalau dia cakap macam biasa pun dia, perkara itu confirm terjadi. Takkan tak terjadi, takkan tiba-tiba tak jadi, takkan terbatal, dan takkan. Tapi bila Allah sebut tentang perkara ini, bukan saja Allah sebut, tapi Allah letakkan juga apa? Penegasan. Maknanya Allah betul-betul nak tekankan ini memang confirm lah terjadi. Kalau Allah tak letak penegasan pun, dia pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi kalau Allah tak letak penegasan. Tapi kalau Allah letak penegasan, maknanya Allah nak highlightkan ini betul-betul punya perkara penting yang nak kena diberi perhatian. Sampai Allah letakkan bukan satu huruf penegasan, dua huruf penegasan yang Allah letakkan. Kenapa Allah betul tegaskan? Kerana ini bahaya. Allah bimbang lain asyrakta, bimbang pengikut-pengikutmu wahai Muhammad akan mempersekutukan aku dengan yang lain. Dan sebab itu dalam surah Hud tadi disebut apa? Dia jadi apa, telah gugur amal dia. Kenapa gugur amal? Amal hanya tergugur sebab apa? Sebab syirik. Amal seseorang itu jadi gugur, jadi tak laku, jadi dihilangkan sebab apa? Sebab syirik. Selain daripada syirik, setiap amal itu Allah akan balas mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah. Kebaikan itu Allah akan nilai dia. Allah akan nilai. Tapi ada satu saja syirik, satu kebaikan, apa pun kebaikan tak akan ada nilai lagi di sisi Allah. Satu syirik. Itu dia perkara yang sangat-sangat perlu diberi perhatian. Sangat-sangat penting. Dalam Quran banyak kali sebut tentang syirik.
Dan kalau perkara itu tak terjadi pada zaman kita, tak mungkin Allah sebut. Tak mungkin Allah highlight tentang syirik ni. Kenapa? Kerana yang kita kena fahami, syirik itu dia berubah mengikut apa? Mengikut zaman. Syirik orang dahulu begitu. Syirik generasi atuk nenek moyang kita begitu. Syirik pada zaman kita ini begini. Syirik yang bahagian anak-anak muda zaman sekarang begini. Syirik nanti generasi akan datang, wallahu alam. Bentuknya juga mungkin berbeza. Syiriknya itu. Berhala-berhala yang disembah itu berbeza. Tapi di sisi Allah dia adalah sama, berhala. Namanya mungkin berbeza, bentuknya berbeza, tetapi dalam Quran konsepnya sama. Berbeza, berhala, dan dia adalah bentuk tandingan kepada ataupun gandingan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka surah Hud tadi menyatakan mengenai apa? Mengenai orang yang dia menginginkan, berkehendakkan, berniatkan, bangun pagi, aku nak pergi kerja, nak cari duit, sebab aku nak kumpul duit, aku nak beli rumah ini, aku nak beli kereta ini, aku dapat gaji, aku nak kumpul, aku nak beli handphone ini, jam ini, barang branded ini, handbag ini. Bangun pagi. Niat dia, kehendak dia dah itu. Itu dia punya apa? Inner drive dia. Yang memberi dia semangat dan push dia hari-hari untuk bangun. Maka itu dia punya kehendak. Maka dia akan dapat tak? Dia akan dapat semua yang dia nak. Sebab dia berusaha untuk dapatkan benda Allah akan bagi. Dia akan usaha, Allah akan bagi. Lepas itu orang bukan Islam, orang Cina bangun pagi buka kedai berniaga, kaya tak? Kaya. Kalau tak bagi, Allah akan bagi. Cuma masalahnya nanti ke akhirat tak dapat apa dah. Begitu juga orang Islam. Niatnya begitu, Allah akan bagi semua. Tapi masalahnya nanti di akhirat tidak ada lagi apa-apa. Dia nak claim lagi daripada Allah. Ustaz, nak minta clarification sikit lah. Selalunya kita orang kita lah saya, termasuklah saya kan, memang tujuan kita memang macam kita pergi kerja nak kaya apa semua tu. Tapi macam manalah kita nak relatekan benda tu dengan syirik? Kalau kita tak nak syirik, macam mana kita nak buat? Memang kehendak manusia lah, dah rumlah lah. Dia orang nak kerja, nak makan, nak pakai, nak hidup senang apa semua kan. Itu memang tujuan dia lah pergi kerja tu kan. Tapi macam mana pula timbul syirik kat situ kan? Sebab dia tak cakap sebab dia tak kata yang dia buat semua tu kerana Allah ke, dia tak niatkan itu semua ibadah ke yang boleh menjadikan syirik itu. Kadang kita semua banyak terlepas pandang lah benda-benda macam tu Ustaz. Even yang ayat 15 ni pun saya nak memahaminya, saya takes time jugalah. Macam mana boleh yang nampak dia punya amalan ditolak di situ kan? Itulah kalau ikut baca-baca tak nampak pula amalan ditolak. Tapi bila dah diuraikan dalam dan disupport oleh ayat yang apa ni? Surah yang kemudian ni, surah apa tadi? Surah Az-Zumar. Az-Zumar Kak. Tak barulah nampak kan. Tapi itulah. Macam mana tu nak mengelakkan syirik yang macam ni Ustaz? Baik. Teks Arabnya sebut man kana yuridu. Terjemahan diletakkan siapa yang dia berkehendakkan. Dia kehendakkan apa? Dia berkehendakkan kehidupan dunia. Maksudnya apa? Usahanya itu semuanya hanya setakat kehidupan dunia. Dia tak ada niatkan pun untuk akhirat. Dia tak ada niatkan pun untuk akhirat dia. Tak ada. So dia kerja setakat dia fikir dia nak sampai tahap jawatan ini, dia nak harta yang banyak ini dan ini. Tak pernah pun dia niatkan dalam diri dia bangun pagi, aku nak kerja. Orang pergi bekerja sebenarnya dia boleh meraih pahala yang sangat banyak. Dan kalau dia mati dalam salah satu apa? Jalan-jalan Allah. Kerana Nabi SAW sebutkan dalam hadis seorang lelaki yang dia keluar mencari rezeki kerana nak bagi makan kepada isteri dan juga anak dia. Maka Nabi kata dia fi sabilillah, daripada jalan Allah, berjihad, dia sedang berjihad. Kalau dia mati pahalanya besar, umpama pahala sedang berjihad. Seorang yang keluar pada rumah bekerja, niat dia nak jaga mak ayah dia yang sudah tua, yang tak mampu nak menyara diri, maka dia berada fi sabilillah. Siapa yang keluar pada waktu pagi bekerja sebab nak menghalang diri dia daripada meminta-minta kepada orang lain, maka dia berada fi sabilillah. Baik. Yang menjadikan perkara ini untuk dunia ataupun untuk akhirat adalah pada
pada niat, bukan pada lafaz. Yang kita duk sebut itu adalah lafaz. Niat dia cerita di mana? Ceritanya itu di dalam hati. Ceritanya di dalam hati. Sebab itu buka dalam mana-mana kitab hadis. Hadis yang pertama dicerita tentang apa? Hadis yang pertama mesti cerita tentang niat. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab kan tentang apa? Tentang hijrah. Kan? Innamal a'malu binniyat, betul tak? Semua kita belajar tentang niat. Pada bahagian belakang hadis tu disebutkan apa? Siapa yang dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang dia berhijrah hanya kerana apa? Mengikut, kerana nak perempuan untuk dinikahi, kan? Ataupun nakkan harta, maka dia akan fahijratuhu ma hajara ilaih. Maka dia akan dapat apa yang dihijrah tu, dia akan dapatlah nikah dengan perempuan tu, dia akan dapat harta. Tapi pahala dapat tak? Tak dapat pahala. Pahala. Usahanya sama tak bagi berhijrah? Sama tak? Sama. Bergeraknya sama tak? Dengan para sahabat semua? Sama. Tapi ganjarannya sama ke berbeza? Berbeza. Kenapa? Niat dia tu berbeza. Niat tu berbeza. Orang munafik, dia solat tak? Dia solat. Tapi apa beza orang munafik dengan orang Muslim solat? Bezanya ialah niat dia tu solat kerana apa? Niat dia tu solat kerana apa? Maka orang yang bangun pagi pergi kerja, pagi sampai petang, menghabiskan puluhan tahun umur dia untuk keluar pagi petang cek kerja, bezanya pada niat. Bezanya pada niat. Kalau dia hanya niatkan dia nak dapatkan ini dan itu untuk dia nak selesa di dunia, tak ada tujuannya untuk akhirat. Tak ada tujuannya untuk akhirat. Kenapa? Tujuan untuk akhirat bagaimana? Aku cari ini untuk nafkah ahli keluarga. Aku cari ini biar nanti aku ada masa lebih untuk nak belajar Quran. Aku cari ini supaya aku boleh bantu orang lain. Aku nak cari ini supaya aku boleh itu dan juga ini. Itu tujuannya untuk akhirat. Sebab para sahabat, adakah mereka tidak bekerja? Saya pernah sebutkan banyak kali. Para sahabat juga bekerja. Bahkan mereka jauh lebih kaya daripada kita. Tapi apa yang bezakan dia? Tujuan. Tujuan dia. Sebab itu, bila sampai je seruan untuk nak berinfak, para sahabat senang tak nak lepaskan harta dia? Senang, sebab kehidupan dunia untuk selesa bukan tujuan dia. Sebab tu senang je dia nak bagi semua. Kita susah nak bagi sebab apa? Dia melekat dekat dalam hati. Dia bukan melekat kat tangan je, dia dah melekat kat hati. Waktu berat nak bagi. Sebab apa? Nanti aku nak makan apa, aku nak minum apa. Sedangkan siapa yang bagi rezeki semua itu? Allah Azza wa Jalla yang bagi. Allah jadikan dia jutawan, kemudian Allah jadikan dia sakit. Boleh tak dia makan dan minum? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Maka pada sahabat mereka juga bekerja. Tetapi bila suruh nak berinfak, bila sampai waktu solat, kerja semua tinggal. Pergi solat dulu. Sampai waktu berjihad, tinggal semua perniagaan. Waktu yang tadinya cabaran, waktu berjihad adalah pada waktu apa? Ada satu perang Tabuk. Waktu itu apa? Buah-buah di Madinah tengah mengeluarkan hasil. Kurma-kurma semua tengah keluarkan hasil waktu itu. Dan waktu itu keluar suruhan untuk berjihad. Dan ketika itu mencabar untuk orang munafik. Sebab apa? Hasil tengah keluar. Kau buat tengah meniaga, ni tengah untung, tengah nak menuai hasil. Tiba suruh pergi jihad. Jihad bukan dekat. Maka masa pergi balik sebulan, 2 bulan. Balik, habis dah. Busuk dah kurma-kurma tu. Tapi orang beriman, tujuannya akhirat. Dia tak kisah tinggalkan itu. Panggil seruan jihad keluar, terus pergi menang. Seruan berinfak keluar, terus berinfak, tak fikir panjang. Kenapa? Dia nak akan kehidupan akhirat. Maka dia hilang di dunia tak ada apa-apa pun rasa. Tak ada apa-apa rasa. Kerana yang dia nak adalah tujuan dia adalah akhirat. Maka itu membezakan dua orang kaya pada tujuan dia. Kaya itu untuk apa? Adakah untuk akhirat ataupun untuk hanya dia nak selesa ketika kehidupan dia di dunia. Nanti bila dah ada baki masa umur, waktu tu barulah pergi cari akhirat, tak. Tapi 30-40 tahun yang dia tengah usahakan itu kalau diniatkan saja, tak ada diniatkan untuk akhirat dan juga Allah, maka dia akan jadi perkara yang sia-sia. Sebab itu pada ayat ini dia adalah dua ayat yang bersambung, kan? Dia bukan satu ayat saja, 15 dan 16 yang dia ayat yang bersambung. Sebab itu Allah kata ulaika, mereka itu siapa? Rujuk pada orang atas tadi. Orang-orang yang siapa? Orang yang usahanya itu hanya berkehendakkan keselesaan kehidupan dunia semata-mata. Ya saja. Tunjuk je, merujuk kepada yang di atas. Maka yang tak ada tinggal lagi di akhirat untuk dia kecuali azab daripada neraka. Kenapa? Kerana amal dia ketika di dunia semuanya telah dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kerana niat dia. Orang munafik dia solat, tapi kenapa tak dikira di sisi Allah?
Niat dia nak Kerana menunjuk je. niat dia bukan kerana Allah. Orang bukan Islam ataupun orang kafir, mereka beramal tak? Mereka berinfak tak? Ada juga dia impak. Ada infak. Dia orang infak. Dia orang apa? Dia orang derma juga, anak yatim apa semua Ustaz. Nak potong income tax. Itu cerita sekarang kan, potong income tax kan. Baik, kita lihat surah yang keempat ayat ke-76. Nak potong kan. Muka surat yang ke-90. Muka surat yang ke-90. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Terjemahan. Orang yang beriman berperang pada jalan Allah, dan orang yang kafir pula berperang pada jalan Taghut, yang syaitan. Oleh sebab itu, perangilah pengikut-pengikut syaitan itu. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu terhadap orang yang beriman adalah lemah. Baik. Dua ayat dalam ayat ini sebut tentang apa? Dua golongan, iaitu orang pertama allazina amanu, Beriman. yang kedua Orang beriman dan orang allazina kafir. Ini saja yang berbeza. Perbuatan dia sama tak? Perbuatan dia sama. Yuqatilun. Dua-duanya berjuang berhabis-habisan. Dua golongan. Jalannya je yang berbeza. Satu sabilillah, satu sabilit taghut. Lalu adakah dua-dua ini akan mendapat ganjaran yang sama? Tak sama. Sudah tentu tidak. Apakah dimaksud taghut? Taghut maksudnya setiap sesuatu yang disembah, yang ditaati, yang diikuti selain daripada Allah. Itu maksud taghut. Setiap sesuatu yang disembah, yang ditaati, yang diikuti selain daripada Allah. Itu yang dimasukkan dengan taghut. Jalannya berbeza. Jadi apa? Niatnya beza, tujuannya berbeza, maka dia akan memberi sudah pasti natijah yang berbeza. Ganjaran juga yang berbeza. Kita lihat surah yang ke-8 ayat ke-36. Surah 8 ayat 36. Lagi. Pada muka surat 181. Muka surat 181 surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Terjemahan. Kerana Allah hendak membezakan yang jahat, yakni golongan yang ingkar daripada yang baik, golongan yang beriman, dan menjadikan golongan yang jahat itu sebahagian. Ayat yang Di ke-36. 36. Oh, 36. Ayat 36. Maaf. Haji baca ayat 37. Betul. Sesungguhnya orang kafir yang menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah, maka mereka akan tetap menafkahkannya harta itu. Kemudian timbul penyesaian kepada mereka kerana tiada hasil. Tambahan pula apabila mereka dikalahkan. Ingatlah, orang kafir itu akhirnya dihimpunkan ke dalam neraka jahanam. Baik. Orang beriman berinfak. Orang yang tidak beriman juga berinfak. Ya. Tapi adakah infak mereka itu ada ganjaran di sisi Allah? Tidak, kerana Tidak. niat tujuannya itu adalah berbeza. Dunia. Diniatkan adalah untuk kehidupan dunia. Sebab tu dalam Al-Quran Allah banyak sebutkan tentang apa? Tentang manusia ini melebihkan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu kan. Allah sebut antaranya dalam surah apa? Ini semua surah-surah yang masya-Allah Al-Insan. kita selalu baca Al-Insan. Betul tegas Al-Insan. sekali Al-Insan. Al-Insan ayat dia apa? Apa ayat dia? Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Adibah kitabullah. Wa yazaruna wara'ahum. Yazaruna wara'ahum yauman sakila. Betul. Sebenarnya mereka itu lebih menyukai sesuatu yang al-ajilah, yang segera. Itulah kehidupan dunia. Wa yazaruna wara'ahum, dan mereka meninggalkan ataupun membelakangkan hari yang Ayat 27 berat. Ustaz. Surah Al-A'la kita selalu baca. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hanya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta solat, mengerjakan solat. Akan tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu tetap mengutamakan kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Dan beginilah peringatan dalam Quran, betul tak? Banyak tak Allah ingatkan tentang kehidupan akhirat, utamakan akhirat, lebihkan akhirat lebih kekal, akhirat dunia ini sekejap, dunia ini fana. Banyak tak dalam Quran? Banyak. Kenapa Allah sebutkan begitu? Allah nak beri peringatan kepada manusia kerana manusia banyak mengutamakan yang itu sehingga itu menjadi tujuan kehidupan dia. Dia menghabiskan puluhan tahun kehidupan dia untuk kehidupan dunia. Dia fikir macam mana nak kerja, nak dapat jawatan itu, pekerjaan itu, nak dapat harta banyak mana. Dia menghabiskan untuk itu, kehidupan dunia. Sedangkan sebelum itu Allah sebut tentang solat je. Dia menyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan solat. Akan tetapi mereka tak nak solat. Mereka buat apa? Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Lebih utamakan kerja. Solat nantilah. Solat kemudianlah. Akhirnya solat jadi bila? Itu jadi solat setahun 2 kali. Kan? 2 raya. Ataupun solat seminggu sekali, hari Jumaat. Ya? Lepas tu hari Jumaat semua penuh. Adakah waktu lain solat tak wajib? Waktu lain solat wajib juga. Tapi kenapa hari Jumaat je orang bersungguh-sungguh pergi solat? Waktu lain orang tak hiraukan pun untuk nak pergi solat, bersungguh-sungguh nak menjaga solat. Tak. Kenapa? Kerana mengutamakan kehidupan dunia. Allah gandingkan dengan solat je. Daripada solat, manusia boleh mengutamakan kehidupan dunia dan memperlekehkan ataupun mengenepikan solat, mengabaikan solat hanya kerana kehidupan dunia. Sibuk dengan dunia kerja, sibuk dengan perniagaan dia, sibuk dengan menikmati kehidupan dia sampai hilang dia punya solat. Kadang bukan tak solat. Bukan dia tak solat, kadang dia solat, tapi dia solat macam mana? Dia solat dalam keadaan yang
Dosa-dosa. yang lalai, Lalai. dalam keadaan yang leka. Al-Ma'un. Sebab itu Allah bagi peringatan fawailul lil musallin, dan celakalah bagi orang-orang yang Lalai. solat. Kenapa? Solatnya itu setakat nak melepaskan, solatlah. Kan kalau tak solat tak sedar hati, lepaskanlah solat dulu. Lepaskan solat dulu. Tapi daripada solat itu dia apa? Dia solat dalam keadaan riak, dia solat dalam keadaan dia leka, dia lalai. Tak ada pun hati dia dalam solat itu, hanya setakat nak melepaskan solat sahaja. Kenapa? Kerana tu'thirunal hayatad dunya. Dia duduk sibukkan jari nak pergi kejar meeting, nak jumpa orang tu, nak sibuk dengan meniaga sebagainya. Tapi adakah Islam menghalang semua perkara itu? Tak. Islam cuma lebih suruh manusia fikir mana satu nak diutamakan. Kerana manusia hanya boleh pilih satu saja, tak boleh pilih dua-dua. Tak boleh pilih dua-dua, hanya boleh satu je. Nak dunia ke nak akhirat? Nak akhirat ke nak dunia? Boleh pilih satu saja, tak boleh pilih dua-dua. Tak boleh pilih. Itu tidak ada dalam hati manusia, dua perkara. Hanya ada satu saja kecintaan dalam hati manusia. Jika Inna dia, hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. ya, masya-Allah. Allah bagi petunjuk dua je. Nak bersyukur ataupun nak kufur. Nak dunia ataupun nak akhirat. Nak akhirat ataupun nak dunia. Nak dunia, akhirat keluar. Nak akhirat, dunia keluar. Tapi kalau siapa yang nak akhirat, dunia itu akan datang dalam keadaan apa? Wahya raghimah. Dalam keadaan dia tunduk berya-ya sangat nak kita nak. Tapi kalau siapa yang nak kehidupan dunia, Allah akan bagi semua kehidupan dunia itu pada dia. Dia tak akan dikurangi walaupun sedikit pun. Poin besarnya apa? Poin besarnya ialah niat dalam nak melakukan sesuatu. Dan Allah sebutkan tentang kehidupan dunia yang paling banyak sekali dalam Al-Quran. Kita pernah lalu tak pada ayat yang Allah sebut tentang manusia ini belajar sampai dia tahu semuanya tentang zahir kehidupan dunia. Tapi tentang hari akhirat dia leka. Dia tak tahu. Kita melalu tak ayat tu? Kita pernah lalu pada surah Ar-Rum. Nanti boleh lihat surah Ar-Rum, surah yang ke-30, muka surat yang kedua, ayat ke-6, ayat ke-7. Muka surat yang kedua. Surah Ar-Rum. Allah cerita tentang golongan manusia yang dia bersungguh-sungguh belajar tentang kehidupan dunia, tapi tentang akhirat dia leka dan juga dia lalai. Inilah peringatan Allah. Kenapa? Kerana dia boleh membawa kepada syirik. Bawa kepada syirik. Niatnya sepatutnya untuk Allah, akhirnya niatnya untuk perkara yang lain. Dia dapat apa yang dia nak, tetapi di akhirat dia tak dapat apa-apa. Bahkan amalan-amalannya ketika di dunia habis semua. Gugur disebabkan syirik itu. Baik. Ayat berapa tadi Ustaz surah Ar-Rum? Surah 30 ayat 6 ayat 7. Tak saya. Surah 30 ayat 6 ayat 7. Okey. Ya betul, ayat 6 ayat 7. Bahaya. Dalam hadis, saya kongsikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati. Teks Arabnya saya bacakan, boleh Saya kalau hadis saya suka baca teks Arabnya sekali. Sebab apa? Sebab ini perkataan-perkataan yang pernah keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya suka nak menyebut perkataan-perkataan ini. Kan mudah-mudahan mulut ni pernah menyebut perkataan yang Nabi sebut. Mudah-mudahan nanti Nabi boleh kenal kita kerana selalu sebut perkataan, mengulang-ulang perkataan yang disebut. Rasulullah. Walaupun kita faham ataupun kita tak faham, saya akan bacakan saja. Hadis ni panjang, saya tak baca bersama. Tapi kalau hadis pendek, memang kita akan baca sama-sama. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله
fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtuhu fiha lak. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Diperlihatkan kepadanya segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lantas Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Dia menjawab, aku berjuang dan berperang demi engkau ya Allah sehingga aku mati syahid. Lalu Allah berfirman, kamu berdusta. Kamu berdusta. Kamu berperang bukan kerana aku, akan tetapi ada gangguan sikit. Ada gangguan. Tolong apa sikit. Tolong mute lah. Okay. Mana yang Kamu berdusta. cari ni tak jumpa. Kamu berperang bukan kerana aku, akan tetapi agar kamu disebut sebagai orang yang berani dan kamu telah menyandang gelaran tersebut. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menguruskannya, lalu diseret mukanya dan dicampakkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Diperlihatkan kepadanya segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia dengan nikmat tersebut, iaitu nikmat Al-Quran? Dia menjawab, aku telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Quran demi engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman, engkau berdusta. Akan tetapi engkau belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan engkau seorang yang alim dan seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Dan engkau telah mendapat gelaran tersebut dan kamu telah digelar seperti itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menguruskannya, lalu diseret mukanya dan dicampakkan ke dalam neraka. Dan seorang yang diberi keluasan rezeki harta oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semuanya, diperlihatkan kepadanya segala kenikmatan yang diberikan kepadanya sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia dengan nikmat tersebut? Dia menjawab, aku tidak meninggalkan sedikit pun melainkan aku infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau redai. Allah berfirman, engkau berdusta. Akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Dan kamu telah dikatakan seperti itu. Telah digelar sebagai seorang yang dermawan. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menguruskannya. Lalu diseret mukanya dan dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Kalau hadis riwayat Muslim maksudnya hadis yang itu, sahih. Hadis yang sahih. Takut dengar ya Allah. Adakah amalan ketiga-tiga orang ini tidak hebat? Hebat Ustaz. Hebat. Tapi kenapa dia diseret di mukanya dan dicampakkan ke dalam neraka? Niat dia tak ikhlas Ustaz. Tidak ikhlas. Kerana niat. Niat. Nombor dua ini, seorang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan dia membaca Al-Quran, dia bukan tak baca. Dia belajar Quran, dia ajar Quran dan dia selalu baca Quran. Dia bukan tak beramal, amalnya banyak, mengajar. Macam saya belajar. Tapi yang membezakannya adalah apa? Adalah niat apa engkau belajar dan niat apa engkau mengajar. Belajar untuk dapat sagu hati, belajar untuk dapat duit, belajar untukkan pendapatan kau dan memang kau tak ada boleh buat benda lain, kau kena mengajar. Itu je yang kau buat, maka kau buat sebab dapatkan pendapatan. Kau mengajar sebab kau nak digelar orang yang berilmu. Orang tanya soalan kau boleh jawab. Kau nak mengajar sebab orang nak puji kau ustaz ni bagus. Kau nak baca Quran sebab kau nak digelar orang yang mahir baca Quran. Suaranya sedap, taranumnya bagus, rajin baca Quran. Maka ini golongan yang manusia tak tahu keadaan dirinya ketika di dunia. Kenapa? Kerana manusia hanya melihat pada yang zahir. Tapi bila dia cerita perkara yang sama pada Allah, Allah hanya kata apa dia? Kadzabta. Engkau berdusta.
Akan tapi kau belajar ilmu tu untuk apa? Kau ajar tu untuk apa? Kau baca Quran tu untuk apa? Semua itu Allah Boleh. tahu. Ya Allah Akhir tak dia, Allah tu Maha Penyayang, Maha Mengasihi, tak ada sedikit pun kasih sayang dia ke Ustaz. Takut dengar. Takut, memang Allah takut. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, tetapi tidak kepada syirik. Syirik selesai. La yahbatanna amalu, semua selesai. Sebab itu syirik saya bukan saja kelas ni. Kalau masuk kelas saya sebelum-sebelum saya selalu mention tentang syirik. Nampak, ini satu je perkara yang Allah tak akan ampunkan. Allah akan ampunkan semua perkara. Tapi kalau orang tu bertaubat tak boleh ampun ke Ustaz? Cerita taubat adalah satu cerita yang Ustaz, macam kita dah buat salah dulu dan kita dah buat syirik. Lepas tu kita Kita tak tahu taubat. benda-benda ni kan. Sekarang baru kita nampak kan. Kemudian kita taubat kan. Jadi apakah kebaikan kita yang lepas tu tak dikira juga? Habis semua. baik. Syirik kemudian disusuli dengan taubat, maka amal-amal itu Allah akan balikkan balik. Oh, balik. Bahkan Allah bukan saja membalikkan balik, Nambah Allah lagi. akan gantikan setiap keburukan itu dengan hasanat, dengan kebaikan yang sangat banyak. Amin. Ada juga jalan. Alhamdulillah. Takut dengar, kita ni pun tak tahu kan. Kita Baik, surat taubat dekat malam. kita lihat ayat yang ke-48 surah An-Nisa, muka surat yang ke-86. Ke surat 86, surah yang keempat surah An-Nisa ayat yang ke-48, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Terjemahan 44 Ustaz ya. ayat yang 48. ke-48. 48 je. Ngantuk dah tu. Penat tu. Semalam dalam kereta. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendaknya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Baik. Ini Allah kata apa? Innallaha la yaghfir an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalik, dan Allah mengampunkan apa saja dosa-dosa yang lain selain daripada syirik. Allah akan ampunkan. Tapi dosa syirik la yaghfir. Allah tidak akan ampunkan. Kenapa? Kerana ini tujuan. Manusia itu diciptakan untuk apa? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Abdikan diri kepada Tuhan. Lepas tu, fala taj'alu lillahi andadan, dan jangan kau menjadikan untuk Allah sekutu. Ini satu je tujuan Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tak ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Kalau satu ni fail, habislah semua fail. Fail semua. Sebab inilah satu je tujuan. Satu je tujuan Dulu manusia kan dicipta. Ustaz. Dulu kan Ustaz, dulu kita ni kan jahiliah lagi kan. Yang kita katakan syirik tu bila kita Bomoh. bomoh. Macam tu. Kita menduakan Tuhan, macam sembah Macam benda tu. lain, Betul. tak benda lain. Tapi tak kita sangka pula yang ibadah kita setiap hari yang kita buat ni, macam pergi kerja apa semua tu, kita pun tak pernah lah nak niatkan ini saya buat ni kerana Allah, tapi kita kata kita buat ni nak mencari, nak bagi nafkah anak bini apa semua, nak menambahkan kebaikan hidupan kita untuk senang apa semua. Banyakkannya macam tu je lah, jarang kita berniat saya nak pergi ni untuk
Itulah masalah dia Ustaz. Kita Yang tak Sebab takut dengar bila ni, kita tak didedahkan dengan bila benda-benda ini. Jadi kita ingat syirik itu syirik yang tu lah. Tak sangka lah. bila orang yang dia bekerja diniatkan untuk akhirat ataupun diniatkan untuk Allah, maka pasti tak akan ada orang yang akan terima rasuah. Pasti tak akan ada orang yang ditipu risit, tipu klaim, tipu cuti. Pasti tak akan ada orang yang bangunannya 2-3 tahun bumbung dah runtuh. Sebab apa? Tipu, uang simen. Uang simen. Pasti tak akan ada apa-apa kesalahan dalam pekerjaan. Sebab apa? Kalau setiap orang tu bekerja niat dia untuk akhirat, maka dia akan jaga. Ini pernah tak orang dalam solat tengok orang yang dia orang yang kita tahu dia ni memang kaki tipu ke, dia apa, kalau dulu lah kaki pergi minum arak ke, kaki pergi kelab ke, kaki apa benda pun lah yang teruk-teruk tu. Tapi pernah tak tengok orang tu ketika dia solat dia pergi bersembang, dia bercakap, dia pergi berjalan-jalan, pernah tak tengok? Ataupun dia akan tetap kalau dia solat dia solat tegak je di. Pernah tak? Tak pernah. Tak tahu lah Ustaz. Tak tahu orang tu macam mana. Orang yang teruk macam mana perangai pun, kalau datang tengok dia sembahyang raya, dia akan sembahyang diri bertegak. Dia takkan pergi bersembang, pergi main-main, betul tak? Tak ada orang yang buat macam tu. Kenapa? Kerana dia tahu batal lah solat dia, betul tak? Maka kalau orang dia boleh faham kerja dia itu adalah ibadah macam dia tengah solat, maka dia tak akan buat perkara-perkara yang membatalkan solat. Kalau dia faham kerja dia itu macam solat, ibadah, maka dia tak akan buat perkara-perkara yang buruk dalam ibadah dia. Dia tak akan buat. Dia tak akan buat perkara yang salah. Dia takkan tipu sana, tipu orang ni, ambil hak orang tu. Dia takkan buat. Takkan kat office macam-macam cerita tentang check out masa kan, check in masa apa? Mengular. Laki perempuan punya percampuran dekat office. Semua tu takkan terjadi kalau orang rasa kerja dia itu untuk akhirat. Dia akan rasa itu adalah ibadah. Bila dia rasa ibadah, dia takkan campurkan dengan perkara yang salah. Macam dia solat. Orang teruk macam mana pun kat luar, bila dia solat raya, solat Jumaat, dia akan solat lurus, tegak. Dia takkan main-main. Dia gerak 3 kali pun dia berjaga. Sebab apa? Dia tahu batal solat dia. Kenapa? Kerana dia tahu solat dia untuk akhirat. Solat dia untuk Allah. Analogi yang disamakan dengan solat tu baru hari ni dengar. Kerana dua-dua adalah ibadah. Sebab kita pandang solat tu ibadah, kerja tu tak ada. Habis solat habis. Macam tak ada apa. Maka sebab itu orang yang kehidupan kerjanya itu dia niatkan untuk akhirat, maka dalam kerjanya pasti dia tak akan buat apa-apa kesalahan. Kerana dia sama dalam keadaan dia sedang solat, dia takkan. Orang tengah baca Quran tak mungkin mencarut. Betul tak? Tak akan mungkin orang baca Quran mencarut. Sebab apa? Berdosa, dia tahu dosa. Sebab itu adalah ibadah. Maka orang yang sedang bekerja itu juga ibadah. Tak mungkin dia akan buat perkara yang salah sepatutnya. Kalau diniatkan untuk akhirat, maka dia akan berjaga-jaga. Halal haram dia dalam nak mendapatkan pendapatan dia itu. Itu beza pada apa? Niat dan juga tujuan. Dia kalau pergi kerja, dia tahu tak dia bekerja itu untuk siapa? Untuk apa? Tapi kan Ustaz, macam kita bekerja, tapi kita tak kata kita tak niatkan kita tak niatkan kerana Allah. Tapi kita tahu yang apa yang kita buat itu adalah sesuatu yang Allah tuntut dan Allah suka dan Allah akan beri pahala. Tapi kita tak adalah spesifik kata, aku nak pergi kerja ni kerana Allah kan. Tak ada. Tapi kita tahu yang kita pergi kerja kerana kita nak sara anak-anak kita, dan kerana itu yang Allah minta dan Allah suka. Kena tu Ustaz. Saya sebenarnya saya tidak ada kelayakan pun untuk nak kata ini okey, ini tak. Kerana itu semua tergantung pada siapa? Tergantung pada Allah. Niat sendiri Allah yang akan nilai. Kalau kita rasa betul, kita boleh sebut, tapi nanti kita akan ada suara hati kecil tu yang betul-betul kita tahu. Apa yang kita cakap tu betul ataupun tak betul. Maka betul ataupun tak betul saya tak boleh nak cakap. Saya tak layak pun untuk nak cakap kerana itu adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka apa yang boleh kita lakukan? Kita bincang hari ini, ayat hari ini berkaitan dengan syirik untuk kita faham. Untuk kita apa? Untuk kita berjaga-jaga. Kenapa? Kerana Al-Quran dia dah bagi amaran tentang perkara ini. Dia pedih untuk kita. Sebab memang dia amaran. So pedihlah nak terima. Dia menyiris hati. Kan? Dia tepik kat muka. Dia memang pedih sebab dia adalah amaran.
Dan kalau itu yang kita rasa, alhamdulillah, Quran sedang nak masuk dalam hati. Maka bergembira dengan perasaan kecewa kita dengan kehidupan yang lepas apa yang telah kita lakukan. Dan alhamdulillah Allah masih lagi beri kita nyawa untuk kita sampai pada ayat perbincangan kita pada hari ini. Kenapa? Kerana Allah nak kita ubah. Alhamdulillah kerana dia Betul Kita Ustaz. sentiasa Alhamdulillah. mohon ampun untuk yang dulu-dulu, kita mohon ampun, sentiasa bertaubat, sentiasa lazimi istighfar, dan apa yang ke depan ini kita baiki. Kita niatkan hanya untuk Allah SWT. Kita kena betul-betul berjaga tentang syirik ini. Tentang syirik. Kita bukan nak menakut-nakutkan orang, bukan nak menjumukkan orang. Saya kongsikan kerana saya sayang pada semua. Saya tak nak amal kita, bukan saya kata amal saya terbaik, tak. Kita nak amal semua kita ni dah berpenat lelah ni diterima oleh Allah SWT. Tak naklah kita kat dunia dah penat. Kat akhirat esok tengok buku kosong. Penat rasa, kecewa rasa. Tengok apa benda hasil tak ada. Tak ada hasil. Itu yang ayat yang gugur amal tu. Ayat apa ni? Bergugur amal. Macam hadis tadi lah Ustaz Betul. kan. Bukan kata habis tu Ustaz, juga Allah. yang surah 11 tadi ayat 15 dengan 16 dia gugur habis. Surah Hud, Surah Hud ayat Betul. 15-16. Konsepnya Al-Quran bagi. Pendetailannya hadis bagi. Itulah kalau Dan kita baca praktikalnya Nabi sendiri tunjukkan. ataupun kita dengar yang lain-lain tu bagi apa tafsir, ceramah, tak nampak benda-benda ni macam ni. Jadi hari Allahu ni Akbar. betul Alhamdulillah Ustaz. Allah buka kita untuk nak nampak kan. Yang Bukan ni dia, tapi dia satu sebenarnya yang perkara ni lah yang penting kita kita nak cari, faham. yang untuk nak bawa kita ke akhirat kan. Okey, mudah-mudahan kita boleh nampak kenapa dalam Quran Allah selalu sebut tentang syirik. Allah selalu sebut tentang syirik. Jadi Allah selalu selama ni sebut tentang kepahaman kita kehidupan syirik dunia tu dan juga tentang memang yang tentang menduakan akhirat. Tuhan betul-betul tu. Yang pergi minta kat bomoh Menyembah lah, minta berhala. kat pokok lah, minta Ya, kat kubur lah, betul. minta kat keramat lah. Betul. Sembah Ya, benda yang lain. Itu je yang kita betul. rasa kan. Tak terfikir Betul. pula ibadah kita pun apa ni, pekerjaan kita pun jadi syirik. Jadi dia Betul. dulu Bukan kita kerja nak bukan cari saja duit, nak hidup pekerjaan. senang. Itu je tujuannya. Dia bukan saya masuk pekerjaan. Kita kena ingatkan pada anak dan cucu kita. Kerana dia bermula daripada apa? Daripada belajar. Belajar kerana apa? Ya, nak lulus Belajar. biasa. Nak lulus biasa dapat Kalau kerja, nak belajar, dapat kerja bagus. Semua tu dari situ lah. dia bermula Ikut daripada kita kan. belajar. Dia bermula I think semua mostly everybody niat dia macam tu. Ya. Dia nampak perancangan nanti sampai nak kerja apa. So dia Yes. ke bawah belajar ni sebab nak sampai ke sini. Maka daripada belajar itu dah perlu diberikan peringatan. Allah kira amalan baik kita di akhir hayat kita. Ya betul. Allah akan kira pengakhiran seseorang itu nanti bagaimana kan. Tetapi yang kita nak berhati-hati ialah daripada melakukan syirik. Jika dia telah melakukan syirik kan di kehidupan dia, maka yang terbatal walaupun akhir umur dia itu dia baca Quran. Macam hadis tadilah. Akhir umur dia buat apa? Dia mati syahid. Baik tak? Baik. Akhir umur dia tengah buat apa? Dia belajar dan mengajar Quran dan dia membaca Quran. Baik tak? Baik. Akhir umur dia tengah buat apa? Dia tengah berinfak. Baik tak? Baik. Tapi mana pergi akhirnya ketiga-tiga ni? Tiga-tiga diheret di mukanya dan dibawa, dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Penghalangnya adalah syirik. Penghalangnya adalah syirik. Amalan dia boleh baik. Dia boleh jadi orang yang rajin solat, rajin bangun malam, rajin baca Quran. Bahkan dia boleh jadi seorang ustaz. Mengajar orang, ramai orang dengar. Ramai orang suka dia punya cakap. Tapi dia nanti adalah apa? Antara orang yang awal sekali akan dicampakkan ke dalam neraka. Walaupun mungkin dia mati itu dalam keadaan dia tengah mengajar di mata manusia baik, tapi yang tahu sebenarnya siapa? Hanya Allah SWT. Nah, itu disebutkan syirku. An-niyah dia berada di dalam. Maka kita semua sekarang ini berada dalam keadaan yang tidak pasti. Dan kepastian itu hanya pada Allah SWT saja. Sebab itu Allah suruh abdikan diri kepada dia, insya-Allah selamat. Cari kehidupan akhirat, insya-Allah selamat. Kan? Bukanlah saya yang mengajar ni dah confirm selamat, tak. Saya lah antara orang yang awal-awal sekali yang wal-iyazubillah kemungkinan dicampakkan ke dalam neraka. Itu realitinya yang kita kena terima. Realitinya yang kita kena terima. Dia pedih tapi sebagai peringatan yang keras untuk kita sentiasa ingat dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam, saya berhenti setakat itu.
Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah kata. Saya Lembak tidak dulu berniat dah. untuk nak menggurus hati sesiapa. Hanya peringatan yang saya nak berikan datang daripada Al-Quran sebagai kasih sayang saya kepada semua. Mudah-mudahan kita semua mengambil peringatan dan kita tidak tersyok sendiri dalam beramal, dalam baki masa umur yang kita ada. Ni dah terguris Aku dah qauli Ustaz. hadza. Dah terkena dah ni. Maaf. Memang Kalau terguris ayat-ayat kerana Al-Quran, Dah kita smash. Memang dah terguris terkena kerana dah. Al-Quran tak apa. Terguris kerana Al-Quran tak apa. Itu antara ciri orang beriman yang sebenar. Surah yang ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minun idza zukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu ialah apabila disebutkan ayat-ayat Allah, dia bagi peringatan, hatinya bergetar. Dia rasa macam Allah tengah duk bantai aku ni. Aku tengah duk kena tepik dengan Allah. Itu tanda iman tengah nak apa? Tengah nak naik. Kemudian Allah berikan terus rasa dibelasah oleh Al-Quran. Itulah sampai para salafus soleh dulu, mereka akhirnya apa? Terbunuh kerana Al-Quran. Macam mana boleh jadi terbunuh kerana Al-Quran? Kerana ayat tu betul-betul menikam diri dia. Dia rasa memang Allah tengah cerita tentang orang yang pertama kali campak dalam neraka tu memang dialah. Dialah orang pertama sekali kena campak dalam neraka tu. Macam perasaan yang ada pada Umar Al-Khattab. Ketika mana dia cerita tentang orang yang pertama masuk neraka dan orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka. Walaiyazubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min